Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua. Berjumpa lagi kita hari ini bersama Cikgu Zam untuk sesi PDPR kita yang seterusnya. Tajuk kita pada hari ini ialah tempoh melibatkan tahun, bulan dan hari. Jadi jom sama-sama kita belajar matematik bersama Cikgu Zam. Jom. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua. Jadi jumpa lagi kita pada hari ini untuk kelas matematik kita yang seterusnya. Okey, jadi hari ini kita teruskan masih lagi di bawah tajuk tempoh. Macam mana dengan latihan sebelum ni, boleh buat ke? Boleh. Boleh? Seorang je jawab boleh. Yang lain cikgu rasa ramai yang tak boleh ni. Jadi, kejap lagi kita akan bincang dahulu jawapan. Dan cikgu nak kamu sama-sama semak ya. Kita tengok dahulu latihan yang cikgu bagi minggu lepas. Okey. Okey. Kan buka buku latihan kamu. Ini untuk soalan nombor 1. Kita tengok soalan nombor 1 dahulu. Yang mana soalannya dia nak kamu kira tempoh yang berikut. Nyatakan jawapan dalam hari dan juga jam. Soalan nombor 1A. Dari pukul 9.20 AM, 9.20 pagi, hari Sabtu hingga 11.20 AM, hari Ahad. Melibatkan dua hari yang berbeza. Yang mana dia nak kamu tentukan tempoh dalam hari dan juga jam. Okey. Bila melibatkan tempoh ataupun hari yang berbeza. Okey, ini jawapannya. Okey, yang pertama. Tengok satu persatu. Yang pertama, ini yang pertama ni. Okey, kita mesti mula dari pukul berapa dia bagi? 9.20 AM. Okey, hari Sabtu. Sehingga 9.20 AM besoknya. Kita ambil waktu yang sama cuma hari berbeza untuk kita cukupkan satu hari. Okay? Daripada 9.20 pagi Sabtu hingga 9.20 pagi Ahad. Itu satu hari. Okey. Seterusnya dari 9.20 pagi hari Ahad sehingga 11.20 pagi hari Ahad. Ini adalah 2 jam lah. Okay? Daripada 9.20 10.20, 11.20. Jadi 2 jam. Jadi tempoh masanya ialah 1 hari 2 jam. Betul ke jawapan kamu? Yang mana betul tandakan. Tandakan right. Yang mana salah nanti buat pembetulan. Baik. Untuk soalan nombor 1B. Yang mana dia bagi jam 16.50 hari Isnin hingga 5.50 hari Jumaat. Okay. Jam 15.50 hari Isnin hingga jam 5.50 hari Jumaat. Yang ini dia bagi dalam sistem apa ni kita panggil? Kita panggil sistem apa ni? Jam 5.50, jam 16.50. Sistem apa? 24 jam. Ya, bagus. Sistem 24 jam. Kalau sistem 12 jam, macam ni. Ni yang cikgu tulis kat bawah ni. Okey, untuk memudahkan kamu, kita tukarkan kepada sistem 12 jam. Okey, macam mana kita nak tahu? Itu yang penting. Kamu mesti tahu daripada sistem 24 jam yang diberi, tahu untuk tukar kepada sistem 12 jam. Rasanya kamu dah belajar ya. Baik. Jam 16.50, bila dia bagi 16, belas, melebihi 12. Itu dah menunjukkan dah lepas waktu pagi. Okey? Kalau waktu pagi dia akan bermula dengan sifar ni. Nampak sifar tu? Ni. Ini sifar ni, ini menunjukkan waktu pagi lah ni. Kalau sifar aja mesti pagi. Ingat tu. Kalau sifar mesti pagi. Selain pada tu, waktu petang, waktu malam, tengah hari. Okay. Jadi 16.50 di sini bermaksud pukul 4.50 petang. Okay, hari Isnin hinggalah 5.50 pagi hari Jumaat.
Okey, dia nak kamu tentukan tempoh masanya. Melibatkan hari dan juga jam. Okey. Langkah yang pertama, kita tulis dahulu pukul 4.50 petang Isnin hingga 4.50 petang besoknya Selasa. Kita kira hari demi hari ya, hari demi hari. Jadi dapat satu hari. Seterusnya, yang kedua, pukul 4.50 PM hari Selasa sehingga 4.50 PM hari Rabu. Dapat lagi satu hari. Yang ketiga, pukul 4.50 PM hari Rabu hingga 4.50 PM hari Khamis. Dapat lagi satu hari. Seterusnya, kita ambil pukul 4.50 PM hari Khamis sehingga 5.50 pagi hari Jumaat. Jangan pula kamu ambil 4.50 PM Khamis hingga 4.50 PM Jumaat. Sebab dia hanya nak kamu tentukan sehingga pukul 5.50 pagi. Pagi tu sudah tentulah sebelum petang. Jadi, kena kira lah 4.50 PM ke 5.50 pagi. Macam mana kita nak kira? Ini dah belajar sebelum ni. Nak kira berapa tempoh masa dari pukul sekian pukul sehingga sekian-sekian pukul berapa. Okey, ini cikgu tunjukkan. Kenapa cikgu tunjukkan dua langkah pengiraan di sini? Okey, kerana kalau kita tengok di sini pukul 5 pagi ni dia dah melebihi pukul 12. Dari pukul 4.50 petang, dari pukul 4.50 petang sampailah pukul 12 tengah malam. Masuk 12, selepas 12 tengah malam barulah masuk waktu pagi. Jadi dia dah lebih pukul 12. Bila dah lebih pukul 12 ni, kita kena tambahkan dengan 12. Ingat tu. Sama macam kita tukarkan kepada sistem 24 jam lah. Kita tambah dengan 12. Okey? Boleh faham ni? Kalau dia tak faham boleh tanya. Okey, bagus. Baik, seterusnya. Setelah ditambah kita akan dapat 17.50. 17.50. Okey, selepas tu barulah kita boleh tolakkan dia. Okey, barulah kita tolakkan untuk dapatkan tempoh masa dari pukul 4.50 petang Khamis hingga 5.50 pagi Jumaat. Kita nak tahu berapa jam tu. Jadi, untuk tahu berapa jam, kita tolakkan 17.50 tolakkan dengan 4.50. Jadi, dapatlah di sini 13 jam. Okey, bukan pukul 13, tetapi 13 jam. Jadi, di sini dapatlah kita tentukan berapa hari, berapa jam. Okey, bilangan harinya tadi 1, 2, 3 dan jamnya 13 jam. Jadi jawapannya ialah 3 hari 13 jam. Ada yang betul? Betul. Okey, bagus. Siapa tu betul tu? Okey, maksudnya betul tu kamu kira tu. Kalau betul tu. Okey. Seterusnya. Cikgu perasan kerja yang siapa yang dia buat yang hantar tu ya. Puja. Kamu cuma hantar jawapan. Betul Puja? Cikgu nak jalan, bukan ialah langkah-langkah yang kamu perlu tunjukkan supaya dapat jawapan tu macam mana. Mesti ada langkah pengiraannya. Kan cikgu dah tunjuk contoh. Ikut macam mana cikgu bagi. Cikgu tak nak jawapan terus. Jadi tolong lengkap dengan dia punya langkah-langkah dia tu. Okey, kita ke soalan nombor 2A. Untuk soalan nombor 2, dia nak kamu kira tempoh dalam hari. Okey, yang ini melibatkan tarikh. Kalau tadi tak ada tarikh kan? Sekarang ada tarikh yang diberi 2 Januari 2018. Okey, 2 Januari 2018 hingga 13 Januari 2018. Tahun yang sama. Bila dia bagi tarikh, kita tengok tahun. Okey, tengok tahun. Kalau tahun yang sama, okey, senang sikit, tak ada masalah.
Senang sikit ya. Kalau tahun yang sama. Bila melibatkan tahun berbeza, itu ada panjang sikit lah dia punya langkah-langkah dia tu. Okey. Macam mana kita nak tentukan bulan yang sama, tahun yang sama? Cikgu terlupa tadi. Bulan yang sama, tahun yang sama. Okey, itu senang. Kalau bulan berbeza, tahun sama, sedikit panjang. Kalau bulan berbeza, tahun pun berbeza, lagi panjang sikit. Dia macam tu. Kalau ini bulan sama, tahun pun sama. Jadi senang kan? Kita just tengok kepada dia punya hari tu. Okey. Tarikh dia tu kan. Yang 2, yang ni 2, yang ni 13. Jadi kita ambil 13 tolak 2. 13 tolak 2 sama dengan 11. Dan jangan lupa tambahkan dengan 1. Ini penting ni. Cikgu takut ramai yang terlupa. Dia tolak je. 13 tolak 2, 11. Okey, yakin jawapan dia 11. Sedangkan kena tambah 1. Jadi dapatlah 12 hari. Okey? Betul jawapannya? Betul. Okey, bagus. Suara yang sama je cakap betul. Yang tak ada suara ni, cikgu pun tak pasti. Buat ke tak buat? Ataupun salah. Okey. Kita tengok jawapan untuk 2B ya. 2B. Kalau yang ni, kalau kamu tengok pada tarikh yang diberi, melibatkan tahun yang sama, 2020, tetapi bulan yang berbeza. Yang ini bulan Februari, yang ini bulan April. Sikit panjang sikit lah. Okey. Kita tak boleh kira macam tadi. Tak boleh kira macam tadi. Kalau tadi bulan sama, tahun sama. Yang ini bulan berbeza, tahun sama. Bulan berbeza, tahun sama. Okey. Jadi di sini kita bermula dari tarikh 14 hari bulan 2. Step yang pertama, 14 hari bulan 2 sehingga 29 hari bulan 2. Kita habiskan bulan 2 dahulu. Kita selesaikan bulan 2 dahulu. Jangan masuk bulan lain lagi. Okey? Kita selesaikan bulan demi bulan. Okey? Boleh selesaikan bulan demi bulan. Okey. Jadi di sini 14 Februari hingga 29 Februari. Cuma di sini kamu kena hati-hati dan kamu kena tahu tahun bila disebut sebagai tahun? Tahun apa? Ya, tahun lompat. Kena tahu tahun 2020 adalah tahun lompat. Akan datang tahun bila? Akan datang? 2004. 2024 apanya? 2024. Ya betul. Tahun akan datang. Sebelum 2020, tahun apa? Sebelum 2020? 2016. Ya, 2016. 4 tahun sebelum tu. Okey. Kena tahu tahun lompat ni bila. Last tahun lompat ialah 2020 yang mana bulan Februarinya adalah 29 hari. Jadi kita berakhir pada 29 hari bulan 2. Okey, kita nak kira dia punya bilangan harinya macam tadi jugalah. 29 kita tolakkan dengan 14, dapat 15 dan jangan lupa tambah dengan 1. Jadi dapatlah 16 hari. Okey, selesai yang pertama. Okey? Jelas di situ? Jelas, cikgu. Bagus. Okey, seterusnya yang kedua. Yang kedua selepas bulan 2, bulan 3 lah kan. Jadi kita bermula dari 1 hari bulan 3 sehingga hujung bulan 3. Jadi kena tahu bilangan hari. Itu pentingnya penumbuk tu. Ingat penumbuk yang cikgu ajar minggu lepas ya. Urutan bulan dan bilangan hari bagi setiap bulan. Kejap lagi cikgu nak tanya ni. Okey, jadi 1 hingga 31 hari bulan 3 lah. Bilangan harinya tak perlulah kita nak tolak, automatik di sini 31 hari. Okey. Seterusnya step yang ketiga, kita bermula dah masuk bulan April, jadi 1 hari bulan 4 sehingga tarikh yang diberi, tarikh tamat yang diberi iaitu 6 April. Berapa hari? 6 harilah. Jadi kita tambahkan sahaja ketiga-tiga tu, dapatlah 53 hari. Betul jawapannya? Betul. Okey, alhamdulillah, bagus. Okey. Soalan 2C yang nampak sedikit panjang.
Kenapa dia panjang? Kerana. Siapa boleh beritahu kenapa? Siapa boleh beritahu kenapa? Bulan yang lain. Tahun berbeza. Ha? Tahun lain. Dan bulan Yes. Tahun berbeza, bulan pun berbeza. Kalau tadi bulan berbeza, tahun yang sama. Sekarang bulan berbeza, tahun pun berbeza. Dia melibatkan 1 tahun. Lah kalau melibatkan 2 tahun, 3 tahun, lagi panjang. Lagi panjang. Tapi rasanya dia bagi melibatkan paling banyak pun 2 tahun lah kot. Mungkin 3 tahun pun rasa tak banyak dalam soalan. Okey. Kita tengok. Diberi yang ini bulan Oktober. Okey, Oktober. Oktober. Yang ini bulan Februari 2020. Bulan 2020. Pastikan kita tahu ya, 2020 ni tahun lompat. Tetapi dia bagi sehingga 5 saja. Tak adalah sampai hujung bulan Februari. Okey, jadi kita bermula dengan step pertama, bermula dengan tarikh mula dulu. Tarikh mula 9 Oktober tahun 2019. Kena tulis tarikh sebab yang ini melibatkan kena tulis tahun. Tahun sebab ini melibatkan tahun yang berbeza. Jadi 9 Oktober 2019 sehingga hujung bulan Oktober. Kena tahu Oktober berapa bilangan harinya, jadi 31 hari. Okey, jadi kita kiralah berapa bilangan harinya, 31 tolak dengan 9 akan dapat berapa? Tak ada pengiraan di sini. 31 tolak 9, 31 tolak 9, 2, sini 2, jadi dapat 22 tambah 1, jadi jawapannya 23 lah. 23. Okey, jadi yang pertama kita dah dapat bilangan harinya 23 hari. Seterusnya yang kedua, kita masuk bulan seterusnya, bulan demi bulan. Okey, bulan 11. 1 November ke 30 November, 30 hari. Seterusnya yang ketiga bulan Disember, 1 Disember hingga 31 Disember, 31 hari. Dan seterusnya bulan Januari tahun baru, tahun 2020 sehingga 31 Januari 2020, 31 hari. Dan yang kelima dari 1 Februari hingga 5 Februari itu tarikh tamat yang diberi. Okey? 1 hingga 5 sudah tentulah 5 hari. Jadi tambahkan kesemuanya dapatlah 120 hari. Okey? Boleh faham? Boleh. Okey. Cikgu harap kalau sebelum ni ada yang tak berapa jelas, kali ni dah nampak dah. Okey, macam ni caranya. Okey? Jadi untuk hari ini, okey, bagus. Kepada yang dah faham tu, yang belum faham nanti kamu kena buat kena buat. Kalau tak buat memang kamu tak nampak. Saya kata jawapan berbeza, cikgu tak pasti kamu ada gunakan kaedah lain. Cikgu tak pasti, tetapi dapat jawapan yang sama boleh diterima. Yang penting ada step-step dia tu. Okey? Yang penting jangan terus tiba-tiba dapat jawapan saja. Dia punya langkah-langkah tu tak ada. Mesti ada langkah-langkahnya ya. Okey, untuk hari ini kita nak sambung sedikit lagi berkenaan dengan tempoh masa. Okey, kita sambung ya. Yang mana untuk hari ini kita nak masih lagi di bawah standard pembelajaran yang sama, iaitu 4.1.1 menentukan tempoh masa melibatkan tahun. Yang ni sedikit melibatkan tahun, bulan dan hari. Dia dah masuk tahun, bulan dan hari. Okey, kita tengok apa yang dimasukkan dengan tahun, bulan dan hari. Buku teks muka 126 sedikit saja. Okey. Kita tengok satu contoh yang diberi kat situ, yang mana ini adalah projek. Kalau kamu perasan, kalau di tepi-tepi highway ke, di tepi-tepi jalan, kalau di situ ada construction, ada projek. Contohnya kalau yang dekat dengan kamu ialah projek apa sekarang dekat Andalas tu?
Siapa boleh bagi tahu? Apa projek yang sedang dijalankan sekarang ni? Construction. LRT 3. Yes. Dia tengah buat LRT. laluan LRT tu, LRT 3 tu kan. MRT tu. MRT lah bukan LRT, MRT. Okey, ada perasan tak dia punya signboard tu? Tak perasan cikgu pun tak pasti dekat mana dia letak. Mungkin dekat belah mana cikgu tak pastilah. Kat belah hospital ke mana. Okey. Yang tentunya mesti ada tarikh mula, mesti ada tarikh siap yang dijangka, jangkaan. Kecuali kalau ada gangguan, ada halangan macam COVID sekarang kan. Tak boleh kerja ke apa, tapi sekarang rasanya boleh ada orang boleh bekerja. Okey, yang mana di sini projek menaik taraf kompleks sukan bermula pada 1 Disember 2019 dan dijangka siap pada 19 Januari 2021. Okey. Hitung tempoh projek menaik taraf kompleks sukan dalam hari berpandukan maklumat diberi. Okey, jadi dia nak kamu tentukan tempoh bermula dari 1 Disember 2019 hingga 19 Januari 2021. Berapa hari? Okey. Kita tengok dia punya langkah-langkah pengiraan yang ditunjukkan ni. Okey, yang pertama ni, dia bermula dari 1 Disember 2019 sehingga 31 Disember 2019 yang mana bilangan harinya adalah 31 hari. Yang kedua, dia bermula 1 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2020. Kenapa dia ambil sehingga 1 tahun terus? Kenapa kamu rasa? Okey, kerana cuba bayangkan kalau kita buat bulan demi bulan. Cuba bayangkan, akan panjang berjela-jela lah di sini. Kita buat bulan 1 hingga hujung bulan 1, 31 hari. Bulan 2 hingga hujung bulan 2. Bulan 3 hingga bulan 3 sampailah bulan Disember. Tak kepanjang tu kan. Jadi, kita ringkaskan terus untuk 1 tahun. Yang mana bermula 1 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2020 yang mana kita tahu bilangan harinya adalah 366 hari. Kenapa 366? Siapa boleh bagi tahu kenapa 366? Siapa boleh tahu kenapa 366? Kenapa bukan 365? Bukan ke 1 tahun 365? Tahun lompat. Ya, sebab 2020 adalah tahun lompat. Dia lebih 1 hari pada bulan berapa? Februari. Yes, bulan Februari. Boleh faham tadi? Kenapa kita ambil 1 tahun terus? Faham. Boleh faham ya? Faham. Okey. Jangan kita ambil bulan demi bulan. Cikgu pun tersilapkan. Kita ambil 1 tahun terus. Jadi, untuk tahun 2020 jumlah harinya adalah 366. Kalau tahun 2019 bilangan jumlah harinya adalah berapa? Yes, 365 hari. Kena tahu kamu kena tahu. Takut tersilap. Walaupun 1 hari memang dah salah lah. Okay. Seterusnya apa yang dia buat di sini bermula 1 Januari 2021 dah masuk tahun baru. Sehingga 19 Januari 2021 yang mana tarikh dijangka siap projeknya. Okey, kita kira macam biasalah. Kita tolakkan 19, tolakkan dengan 1 dapat 18, tambah dengan 1 balik dapat 19 hari. Jadi kalau tak nak tolak pun tak apa, kita dah tahu kan. Sebab dia bermula dari tarikh 1 sehingga 19, automatik jawapannya 19 hari. Okey, jadi tambahkan je lah ketiga-tiga tu dan dapatlah jawapannya 416 hari. Okey, dia akan jadi bilangan harinya akan jadi bertambah tempoh masanya akan jadi lebih-lebih lama lah. Okey, lebih lama kalau melibatkan tahun, bulan dan hari.
Okey, kita tengok contoh yang cikgu nak tunjukkan hari ini. Baik, kita tengok dahulu contoh yang pertama, 16 Mac 2018 hingga 27 September 2019. Okey, kalau kita tengok pada tarikh yang diberi, melibatkan 2 tahun yang berbeza. Okey, langkah pertama, kita tulis dahulu tarikh mulanya 16 hari bulan 3 2018 sehingga. Okey, kita nak ambil sehingga bila. Okey, yang pertama kita ambil sehingga hujung bulan 3. Jadi bulan 3 ada berapa hari? Bulan 3 ada 31 hari. Okey, Januari, Februari, Mac. Mac pada Bonggol. Jadi 31 hari bulan 3 2018. Okey, berapa bilangan harinya? Jadi macam biasalah, kita tolakkan 31, tolakkan dengan 16. Okey, jadi 1 tolak 6 tak boleh, pinjam. Sini jadi 2, sini jadi 11. Okey, jadi 11 tolak 6, 5. 2 tolak 1, 1. Jadi, jangan lupa tambah semula dengan 1 ya. 5 tambah 1, 6, jadi dapat 16. Okey, jadi di sini kita dapat 16 hari. Okey, seterusnya yang kedua. Selepas 31 Mac, kita tulis 1 April lah. 1 April 2018 sehingga bila? Adakah kita tulis sehingga hujung bulan April ataupun kita ambil sehingga hujung Disember 2018? Okey. Untuk meringkaskan kita punya langkah pengiraan, kita terus ambil ataupun tulis sehingga hujung Disember 2018, iaitu yang mana kita tahu bulan Disember ada 31 hari. Jadi 31 Disember 2018. Okey, sekarang kita kirakan berapa hari. Okey. Kita tulis dahulu bermula dengan bulan 4, bulan April, iaitu April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Okey, bulan April ada 30 hari, betul? Januari, Februari, Mac, April pada lekuk jadi 30. Mei 31, Jun 30, Julai 31, Ogos 31. Ingat ya, Julai dan Ogos sama-sama 31 hari. September 30, Oktober 31, November 30 dan Disember 31. Jadi kita kirakan jumlahnya 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 4 dan 5. Okey, jadi sini sahnya 5. Okey, seterusnya 3 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, jadi 9 darab 3, 27. Dapatlah 275 hari. Okey, seterusnya selepas Disember 2018, jadi masuk tahun baru bermula dengan 1 Januari 2019. Okey. Sehingga bila? Okey, kita tengok pada tarikh tamatnya kalau diberi sehingga 27 September 2019. Jadi sehingga bulan September. Jadi kita tulis di sini 1 bulan sebelum September iaitu Ogos. Jadi sehingga 31 Ogos 2019. Okey, 2019. Jadi berapa dia punya jumlah harinya? Okey, jadi kita buat balik macam tadi, bermula dengan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. Okey, jadi Januari 31, Februari di sini berapa, 28 atau 29? Okey. Kalau tengok di sini 2019 bukan tahun lompat, jadi 28 lah untuk bulan Februari. Mac 31, April 30, Mei 31, Jun 30, Julai 31, Ogos 31. Jadi kita jumlahkanlah semua sekali. Okey, sini 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi di sini 3 belakangnya. Okey, 3
Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke 7 darab 3, 20. 1, 22, 23. Jadi dapatlah di sini 23 ataupun 233 hari. Baik. Langkah yang keempat. Okey, selepas 31 Ogos, jadi masuklah bulan September. Jadi 1 hari bulan 9 2019 sehingga tarikh tamatlah 27 September 2019, iaitu ada, sebagaimana kita tahu, automatik akan jadi 27 hari. Okey, jadi kita jumlahkanlah semua sekali. Okey, berapa jumlahnya? Jadi kamu tambahkan 16 ditambahkan dengan 275, tambahkan dengan 233 dan tambahkan dengan 27. Jadi jawapannya ialah 551 hari. Okey. Cikgu harap semuanya jelas dengan penerangan yang cikgu berikan sebentar tadi. Okey, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Baik, untuk contoh yang kedua, diberi soalannya 4 Februari 2019 sehingga 16 Mac 2021. Jadi kalau kita tengok di sini melibatkan 3 tahun, 2019, 2020 dan 2021. Okey, langkah pertama. Langkah yang pertama, kita tulis dahulu tarikh mulanya 4 Februari 2019 sehingga bila? Okey. Sama macam contoh yang pertama tadi, kita selesaikan dahulu bulan Februari ni. Okey, jadi di sini 2019 bukan tahun lompat, jadi bulan Februari ini berakhir pada 28 Februari 2019. Okey, jadi berapa hari? 4 hingga 28 berapa hari? Jadi seperti biasa kita tolakkan 28 tolakkan dengan 4. Jadi 8 tolak 4, 4. Sini 2 dan tambahkan dengan 1 dapatlah 25. Jadi yang pertama 25 hari. Baik, kita teruskan dengan langkah yang kedua. Okey, jadi kita mula dengan 1 Mac 2019 dan akan berakhir pada hujung tahun 2019. Okey, kita terus ke Disember 2019. Okey, sebab kita nak ringkaskan kita punya langkah-langkah pengiraan ni. Okey, jadi berakhir pada 31 Disember 2019. Berapa hari? Okey, jadi kena kiralah di sini bermula dengan bulan Mac. Jadi Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Okey, bulan Mac berapa hari? Bulan Mac 31, April 30, Mei 31, Jun 30, Julai 31, Ogos pun sama 31, September 30, Oktober 31, November 30 dan Disember 31. Jadi kita jumlahkanlah ke semua bulan-bulan yang berikut ni. Okey. Jadi kita ambil dahulu rumah kita kira dahulu yang belakang ni 1 2 3 4 5 6. Okey, jadi belakangnya 6. 3 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 darab 3 bersama dengan 30. Jadi di sini kita dapat 306 hari. Okey, kita teruskan dengan langkah yang ketiga. Okey, kalau kita tengok pada langkah yang kedua tadi berakhir pada 31 Disember 2019 dan untuk langkah ketiga akan masuk tahun baharu bermula dengan 1 Januari 2020. Dan kita terus ambil sehingga 31 Disember lah. 31 Disember tahun 2020. Okey, sebagaimana kita tahu tahun 2020 ni adalah tahun lompat. Jadi jumlah harinya adalah
hari. Okey, langkah seterusnya yang keempat. Okey, selepas tahun 2020, jadi masuklah tahun baru iaitu 1 Januari 2021. Okey, sehingga kita tengok pada tarikh tamatnya iaitu 16 Mac 2021. Jadi kita ambil sehingga bulan sebelum Mac iaitu bulan Februari. Okey, bulan Februari untuk tahun 2021 bilangan harinya adalah 28. Jadi berakhir pada 28 Februari 2021 dan bilangan harinya kita kiralah. Okey, bulan 1 ada berapa? Januari. Januari ada 31 dan Februari 28. Jadi jumlahnya ialah 9, 3, 4, 5. Jadi 59 hari. Okey. Langkah seterusnya yang kelima. Selepas Februari, jadi masuklah bulan Mac, 1 hari bulan 3, 21 dan berakhir pada 16 Mac 21. Okey. Jadi bilangan harinya sudah tentulah 16 hari. Okey, jadi jom sama-sama kita kira berapakah jumlah harinya. Baik, setelah ditambahkan kita akan dapat jawapannya 772 hari. Okey, pastikan kamu tulis dalam buku dalam mengikut kotaknya lah. Okey. Kalau rumah satu baris rumah puluh, satu baris rumah puluh dan ratus, satu baris rumah ratus. Kalau ikut yang cikgu tulis ni, tidak mengikut susunan rumah dia lah. Okey. Okey. Cikgu rasa cukup dua contoh tu. Okey. Rasanya mungkin kamu dah jelas. Okey. Dah jelas macam mana cara untuk kita tentukan tempoh masa yang melibatkan bulan, melibatkan tahun, bulan dan hari. Okey. Ada soalan sebelum kita pergi pada latihan? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Tak ada Okey, sekarang ni tengok buku teks muka surat 126 juga. Okey, buku teks muka surat 126, muka surat yang sama. Soalan nombor 3. A, B. Soalan nombor 3, A dan B. Ada nak tambah ke? Tak nak. Tak nak. Tetapi dalam soalan Google Form ada 5 soalan. Yang mana ada tambahan 3 soalan. Kalau kamu dah boleh tentukan bilangan hari, tak ada masalah, okey je. Okay? Yang penting fahamlah step-step tadi, faham yang cikgu tunjukkan tadi, kamu faham. Kalau dah faham, boleh buat, tak ada masalah. Okey? Jadi jawab 2 soalan tu dalam buku, MT berapa? MT2 kan? Okey, MT2. Dan selepas dah jawab, kamu jawab soalan Google Form yang cikgu akan bagi sekejap lagi. Siap? Nanti jangan lupa screenshot jawapan dalam buku bersama dengan langkah-langkahnya yang lengkap ya. Pastikan ada step-stepnya, jangan sekadar tulis jawapan berapa hari. Okey? Tuliskan jawapan yang lengkap dan screenshot hasil kerja dalam buku dan juga markah Google Form tu dan submit dalam GC. Okey? Okey, cikgu rasa itu saja. Kalau tak ada sebarang soalan, kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang join kelas hari ini. Cikgu harapkan kamu dapat menjawab soalan dengan baiklah. Okey? Jadi itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ingat, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.